kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Asmawati. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 4. Untuk hari ini kita akan belajar satu tajuk iaitu ayat pasif. Kamu boleh merujuk buku teks bahasa Melayu pada halaman 39. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu sebagai tanda sokongan kepada Cikgu untuk menghasilkan video-video pembelajaran yang seterusnya. Baiklah, kita lihat dahulu standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula 5.1.2 memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks, iaitu 2 roman kata kerja pasif. Sebelum kita membincangkan petikan yang terdapat di dalam buku teks bahasa Melayu, di sini cikgu ingin terangkan apa maksud ayat pasif. Ayat pasif merupakan ayat yang mengutamakan objek sebagai subjek. Nanti cikgu akan terangkan apakah maksud objek dan apakah maksud subjek. Ayat pasif juga merupakan ayat yang mengandungi kata kerja berimbuhan awalan di dan juga yang mempunyai kata kerja berimbuhan apitan di dan kan dan di dan i. Satu lagi imbuhan awalan untuk kata kerja pasif ialah ter. Ayat pasif juga mengandungi kata sendi oleh selepas kata kerja dalam ayat pasif. Perhatikan contoh yang cikgu akan berikan. Buku dibaca oleh Hadif. Buku merupakan objek, manakala dibaca oleh merupakan kata kerja pasif. Hadif pula merupakan subjek. Perhatikan objek dan subjek yang cikgu maksudkan tadi. Nanti kita akan lihat lagi beberapa contoh yang terdapat pada buku teks kamu. Mari kita lihat contoh yang terdapat di dalam buku teks bahasa Melayu. Kamu boleh membuka muka surat 39. Pada halaman tersebut, terdapat satu petikan yang bertajuk Teknik Masakan Berkhasiat. Mari kita baca bersama-sama. Puan Nurul dan jiran-jirannya menghadiri kursus masakan berkhasiat. Kemudian, mereka bersama-sama mencuba setiap cara. Kalau kamu dapat perhatikan, pada halaman 39 terdapat 4 cara masakan berkhasiat. Kita akan bincangkan satu per satu. Untuk cara yang pertama, iaitu merebus. Kamu boleh lihat pada gambar yang ditunjukkan. Pada gambar tersebut diberikan satu ayat, iaitu Puan Nurul merebus keropok lekor. Ayat ini merupakan ayat aktif. Perhatikan warna bagi setiap perkataan di dalam ayat tersebut.
Puan Nurul merupakan subjek. Merebus merupakan kata kerja aktif. Manakala keropok lekor pula merupakan objek. Kita akan tukarkan ayat aktif ini kepada ayat pasif. Contoh ayat pasif daripada ayat aktif yang diberikan. Keropok lekor direbus oleh Puan Nurul. Cuba kamu perhatikan kedudukan warna bagi setiap perkataan. Sekarang, keropok lekor iaitu objek berada di bahagian hadapan. Manakala subjek iaitu Puan Nurul berada pada kedudukan di akhir ayat. Dan kata kerja merebus kita akan tukarkan kepada direbus oleh. Jadi, ayat pasif ialah keropok lekor direbus oleh Puan Nurul. Perhatikan pula cara yang kedua, iaitu mengukus. Cara ini dapat mengekalkan khasiat dalam makanan. Kita lihat ayat aktif yang diberikan untuk gambar ini. Puan Faiza mengukus ikan. Ini merupakan ayat aktif. Cuba kamu fikirkan apakah ayat pasif yang sesuai daripada ayat aktif yang diberikan. Ya, ikan dikukus oleh Puan Faiza. Kita lihat pula cara masakan yang ketiga, iaitu memanggang. Teknik memanggang akan menjadikan daging kurang berlemak. Mari kita lihat ayat aktif yang diberikan. Puan Dayang memanggang daging. Perhatikan perkataan yang berwarna merah iaitu Puan Dayang ialah subjek. Memanggang merupakan kata kerja aktif, manakala daging pula merupakan objek. Sekarang kita akan tukarkan ayat aktif ini kepada ayat pasif. Iaitu daging dipanggang oleh Puan Dayang. Cikgu harap kamu boleh faham bagaimana hendak menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Kita akan lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat contoh yang seterusnya. Perhatikan gambar yang diberikan. Kaedah menggoreng ini mengurangkan penggunaan minyak dalam masakan. Mari kita lihat ayat aktif yang diberikan, iaitu Puan So menggoreng kentang dengan penggoreng kering. Subjek bagi ayat ini ialah Puan So, iaitu perkataan yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna biru itu pula merupakan kata kerja. Manakala perkataan yang berwarna hijau ialah objek. Perkataan yang berwarna hitam merupakan keterangan. Untuk ayat ini,
terdapat satu keterangan iaitu dengan penggoreng kering. Nanti kita akan lihat apabila ditukarkan kepada ayat pasif, keterangan ini akan kekal berada di hujung ayat. Contoh ayat pasif untuk ayat aktif ini ialah kentang digoreng oleh Puan So dengan penggoreng kering. Cuba kamu perhatikan. Kentang ialah objek kita letak di bahagian hadapan. Manakala kata kerja menggoreng kita tukarkan menjadi digoreng oleh, dan subjek Puan So diletakkan selepas kata kerja pasif. Keterangan pula kita kekalkan di bahagian hujung ayat. Oleh itu, ayat pasif bagi gambar ini ialah kentang digoreng oleh Puan So dengan penggoreng kering. Baiklah. Di sini cikgu berikan lagi beberapa contoh supaya kamu lebih faham bagaimana cara hendak menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Contoh yang pertama, Datuk menceritakan asal-usul kampung tersebut kepada cucunya. Perhatikan, cikgu telah warnakan setiap perkataan di dalam ayat. Yang berwarna merah merupakan subjek. Yang berwarna biru ialah kata kerja aktif. Perkataan yang berwarna hijau pula ialah objek. Dan yang berwarna hitam ialah keterangan. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ini, untuk keterangan kita boleh kekalkan di hujung ayat. Jadi, ayat pasif untuk ayat ini ialah asal-usul kampung tersebut diceritakan oleh Datuk kepada cucunya. Boleh faham murid-murid? Kita lihat contoh yang seterusnya. Nana membantu Puan Hasnah di warung tersebut. Cuba kamu pikirkan, apakah ayat pasif yang sesuai? Ya, betul. Ayat pasifnya ialah Puan Hasnah dibantu oleh Nana di warung tersebut. Baiklah murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham bagaimana hendak menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif ataupun cara untuk membina ayat pasif dengan betul. Selepas ini, cikgu akan berikan kamu satu tugasan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Cikgu sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.